Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurfatia binti Nur Shahrin. Dalam video pada hari ini, saya ingin menerangkan apakah itu usul fiqh. Pertama sekali, saya ingin menjelaskan definisi usul fiqh dan serba sedikit latar belakang mengenainya. Usul fiqh merupakan gabungan daripada dua perkataan iaitu usul dan fiqh. Usul merupakan kata banyak bagi al-aslu yang bermaksud asas ataupun apa-apa yang terbina di atasnya selain daripadanya. Imam Al-Isnawi mengatakan bahawa semasa beliau mendefinisikan kalimah usul, ianya mempunyai beberapa makna. Contohnya seperti berikut, dalil maka dikatakan asal bagi masalah itu ialah ijma', iaitu dalil bagi masalah itu ialah ijma'. Maka usul fiqh dimaksudkan ialah dalil-dalil fiqh. Seterusnya, fiqh. Fiqh dari segi bahasa ialah memahami sesuatu perkara atau ilmu. Dari segi istilah ialah suatu ilmu yang menerangkan hukum syarak yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah secara penelitian yang mendalam menggunakan jalan ijtihad ataupun istinbat. Usul fiqh pula didefinisikan kepada beberapa maksud, tetapi para ulama seperti Ibnu Nujaim dan Al-Mahlawi mentarifkan usul fiqh sebagai ilmu yang berkenaan kaedah-kaedah dan dalil-dalil yang bersifat ijmali yang digunakan bersamanya atau dengannya untuk sampai kepada proses istinbat hukum fiqh. Secara ringkasnya, usul fiqh ialah ilmu yang membahas kaedah-kaedah yang digunakan oleh para mujtahid untuk mengeluarkan hukum syarak. Seterusnya, saya ingin menceritakan latar belakang usul fiqh. Usul fiqh telah berwujud semenjak wujudnya fiqh itu sendiri. Namun ianya berkembang mengikut zaman. Pada zaman Rasulullah SAW, hukum diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala pada zaman sahabat dan zaman tabi'in, hukum mampu dikeluarkan kerana para sahabat dan para tabi'in mampu menguasai bahasa Arab dengan sangat baik. Semakin ramai yang memeluk Islam dan orang Arab dan orang bukan Arab bercampur. Ini menyebabkan penguasaan bahasa Arab menjadi lemah. Dan juga timbul isu-isu baharu yang hukumnya tidak jelas di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Oleh itu, para ulama mula menyusun kaedah-kaedah yang dipanggil usul fiqh untuk menentukan hukum. Perbezaan antara usul fiqh dan qawaid fiqh dapat dilihat daripada pelbagai aspek. Pertama, usul fiqh berkaitan dengan hukum-hukum yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala qawaid fiqh pula berkaitan dengan hukum fiqh berdasarkan kaedah yang dikumpulkan daripada hukum-hukum yang mempunyai persamaan dari sesuatu sudut. Yang kedua, usul fiqh berpunca daripada perbahasan lafaz-lafaz Arab, nahwu, saraf dan balaghah. Manakala qawaid fiqh pula berdasarkan 5 hukum syarak iaitu haram, harus, wajib, sunat dan makruh, fatwa dan juga masalah fiqh. Yang ketiga dan juga yang terakhir, usul fiqh lebih khusus kepada ahli fatwa dan ahli ijtihad, manakala qawaid fiqh pula lebih khusus kepada pelajar yang ingin mempelajari fiqh dan juga ahli fiqh. Tokoh-tokoh usul fiqh telah memberi pelbagai sumbangan dalam perkembangan usul fiqh. Antaranya adalah karya penulisan mereka dalam menghasilkan kitab-kitab mengenai usul fiqh. Antara tokoh-tokoh usul fiqh yang terkenal adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i merupakan individu pertama yang menghasilkan kitab mengenai usul fiqh. Kitab ini dinamakan Kitab Ar-Risalah. Kitab ini merupakan permintaan daripada Imam Abdul Rahman bin Mahdi yang merupakan ahli hadis yang terkenal pada zaman itu. Beliau telah meminta Imam Syafi'i untuk menghasilkan sebuah kitab yang mengandungi makna Al-Quran dan penjelasan tentang Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Tokoh usul fiqh yang seterusnya dan yang terakhir ialah Syekh Ahmad Abu Bakar bin Ali Al-Jassas. Beliau merupakan seorang tokoh besar mazhab Hanafi. Beliau juga telah menulis sebuah kitab yang bertajuk Kitab Al-Fusul fil Usul.
Kitab ini telah ditulis menggunakan Tarikhah Hanafiah. Metodologi penulisannya adalah dengan mentakrirkan kaedah-kaedah usul mengikut apa yang dinukilkan oleh imam-imam berdasarkan furu', iaitu cabang-cabang fiqh. Terdapat pelbagai fungsi usul fiqh di dalam kehidupan, tapi pada hari ini saya ingin tekankan dua fungsi usul fiqh. Fungsi yang pertama atau boleh dikatakan sebagai fungsi utama adalah sebagai kaedah untuk menentukan hukum. Hal ini kerana di dalam Al-Quran terkandung ayat-ayat yang jelas dan tidak jelas. Tidak jelas di sini membawa maksud sekiranya ayat tersebut menerangkan tentang hukum untuk sesuatu perkara, jika hukum tersebut boleh menimbulkan persoalan ataupun menimbulkan perselisihan faham, ahli ijtihad akan menggunakan kaedah usul fiqh untuk menentukan hukum untuk perkara tersebut. Oleh itu, ini memudahkan umat Islam untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Fungsi yang kedua pula adalah untuk memelihara agama Islam. Hal ini kerana seperti yang saya bagi tahu tadi, ayat Quran dan hadis terkandung ayat yang jelas dan tidak jelas. Sekiranya usul fiqh tidak dikembangkan pada hari ini, terdapat ramai orang di luar sana akan mensalah tafsirkan hadis-hadis dan hadis dalil-dalil dan ayat Al-Quran mengikut keselesaan hidup mereka. Sekiranya tafsiran mereka itu akhirnya memburukkan nama Islam, agama Islam akhirnya akan dipandang hina oleh semua masyarakat. Mengapa pentingnya mempelajari usul fiqh? Hal ini adalah untuk melahirkan para ulama yang menguasai usul fiqh ataupun ahli fatwa di masa hadapan. Tidak mustahil bagi masalah-masalah baru fiqh yang akan timbul di masa hadapan. Seperti yang terjadi pada zaman dahulu, usul fiqh mula berkembang apabila masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran timbul. Hukum-hukum yang sedia ada sekarang mungkin tidak bersesuaian untuk menyelesaikan masalah-masalah fiqh yang akan timbul pada masa depan. Jadi para ulama dan ahli-ahli fatwa ini lah yang akan menggunakan usul fiqh untuk menentukan hukum baru. Cuba bayangkan sekiranya tiada siapa pun yang mempelajari usul fiqh. Hal ini akan menimbulkan pelbagai masalah di masa depan. Isu kekeliruan hukum hakam akan timbul di masa hadapan sekiranya tiada sesiapa yang memahami usul fiqh untuk menentukan hukum yang bersesuaian dengan masalah tersebut. Selain itu, mempelajari usul fiqh juga dapat menjaga nama baik Islam. Sesiapa yang mempelajari usul fiqh akan sedar menjatuhkan hukum bukanlah mudah. Ianya perlu penelitian yang sangat baik untuk mengeluarkan sesuatu hukum. Oleh itu, kita akan sentiasa beringat supaya tidak mudah menghukum seseorang. Akhir sekali, setelah saya cuba memahami apakah itu usul fiqh, saya dapat simpulkan kita tidak bolehlah sesuka hati mempersoalkan hukum hakam Allah kerana setiap hukum yang dikeluarkan melalui proses yang sangat teliti dan menggunakan ilmu yang sangat khusus. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.